Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dekat dalam siri podcast yang seterusnya. Tak payah, korang punya gambar tu tak masuk lagi pun. Sabar kejap. Bersama dengan saya, Hafizul Faiz, dan juga teman sepenjawat kerja, Wahyuni. Kali ni kita akan teruskan dengan siri podcast. Kita akan ada tetamu. Nanti kita akan umumkan tetamu kita macam biasa. Dan untuk minggu lepas, saya nak ucap terima kasih sebab ramai gila orang yang bagi komen, kata tak sabar nak tunggu podcast kita walaupun hanya sekadar beberapa orang saja view buat masa ni. Tapi kita dah bagi janji dan manifesto kepada semua penunggu-penunggu podcast yang kita akan konsisten insya-Allah setiap minggu kita akan terbitkan podcast. So, minggu ni kita ada topik yang sangat menarik. Sebuah K-drama yang lama 2016 dan juga konsep dan idea di sebalik K-drama tersebut. So, tajuk kita adalah tentang Goblin dan hal-hal yang ingin ditamatkan. Okay? Nice. So, apa cerita dia? Pertamanya, kita nak cerita sedikit yang ada satu K-drama yang sangat terkenal, saya fikir kan. Ini kaki K-drama lah. Mereka berdua belajar Korea. Nanti saya akan beritahu siapa kita punya tetamu kita. Goblin, ceritanya adalah tentang apa? Dan idea yang saya nak ketengahkan dan nak bincang bersama adalah tentang kenapa kita manusia ni, Tuhan berikan satu konsep yang dinamakan sebagai kemampuan untuk menamatkan sesuatu. Dan kenapa konsep itu sangat penting. Dalam cerita Goblin ni, Wahyuni, cuba awak cerita sikit sinopsis Goblin ni. Okay, sinopsis Goblin Goblin ni salah satu kiranya pioneer drama yang lain daripada yang lain sebab memang sebelum tu K-drama banyak dah yang fantasy. Tapi lainnya sebab plot cerita dia, plot twist dia dan macam mana dia orang bermain dan dia orang tak fokus dekat Korea aja sebab dia orang pergi Canada kan. Okey. Introduction kepada cerita Goblin, sebuah K-drama yang diterbitkan pada 2016, dilakukan oleh Kong Yu dengan siapa nama cinta? Kim Go-eun. Kim Go-eun, betul. Sorry. Dan Kim juga Go-eun. dia menceritakan tentang satu dewa yang dinamakan sebagai Goblin. Kalau ikutkan sebenarnya Goblin tu dalam Korean maksud dia Tukebi. Kalau ikut literal meaning Tukebi ni adalah ghost. Beliau pada asalnya adalah seorang panglima tentera yang kemudian dihukum oleh Tuhan untuk tidak boleh mati, melainkan ada pasangan ataupun pengantinnya, Goblin Bride, perempuan yang telah pun ditakdirkan oleh Tuhan untuk cabut satu pedang daripada dadanya, itulah barulah dia boleh mati. Betul. Jadi Goblin ni hidup selama 900 tahun dah. Okay, so bersama dengan kita hari ini tetamu yang takkan lagi semua orang tak kenal, iaitu Iman Daniel Hakim ya. Hai, apa khabar? Iman Daniel Hakim adalah seorang peguam sekarang. Betul. Sepenuh masa seorang peguam bertugas di Bangi. Salah sebuah firm dekat Bangi. Dan beliau merupakan orang yang sedang meneroka dan juga memakarkan diri dia dalam intellectual property ataupun IP. Betul, ataupun copyright dan yang sewaktu dengannya. Betul sekali. Tak ada respon lain dah. Segala-galanya ni betul. Beliau merupakan lulusan undang-undang UIA. So salah satu buku yang ditulis oleh Iman yang diterjemah, buku puisi Korea. Dongju. Yes. Dia adalah sebuah buku koleksi puisi daripada Korea. Betul. Yang Iman terjemah ke dalam bahasa Melayu. Kita akan bincang pertamanya pasal Goblin tu tadi dan idea-idea di sebalik cerita itu, dan kemudian kita akan bawa pembincangan itu kepada kenapa idea tentang menamatkan sesuatu ini. Bercakap tentang soal kematian, soal to end certain thing, and then soal momentary of thing. Kita akan cakap dekat dalam satu topik yang sama lah. Sebab dalam cerita Goblin tu menarik tau. Dia dah lama nak mati. Dia dah lama nak mati. Betul. Goblin ni dah lama dah teringin nak jumpa Goblin Bride ataupun orang yang boleh, seorang perempuan yang boleh nampak pedang tu dan boleh cabut. Sebab dia dah tak tahan dengan hidup. Ketika mana dia kata hidup dia tu adalah satu anugerah, tapi Tuhan juga mengatakan itu adalah satu hukuman. Betul. Kerana dia tak boleh melupakan langsung setiap orang yang terbunuh kerana tindakannya. Kan? Jadi itu satu hukuman 900 tahun. Dan kita tak menyangka bahawa hidup terlalu lama adalah satu hukuman. Ketika mana dia boleh memilih untuk menamatkan semuanya, iaitu dia jumpa dengan Goblin Bride, which is dalam K-drama itu adalah Yuntak. Dia dah boleh pilih untuk menghentikan semua itu, tapi tiba-tiba dia jatuh cinta dengan Yuntak ni. Dan dia dilema di antara nak menamatkan kesengsaraan dia selama 900 tahun ataupun terus hidup bersama dengan Yuntak.
ketika mana dia sedang mencari cara untuk menamatkan hidupnya, Yun tak datang dan memberikan makna untuk dia meneruskan hidupnya. So kita mahu bercakap tentang pergelutan itulah, konflik di antara hidup terlalu lama dan juga hidup dalam tempoh yang sementara dan apa pilihan yang kita ada. So soalan kepada Iman, kenapa Goblin tu sangat best? Goblin sangat best Saya tengok dah tonton filem ni waktu saya second year di UIA. Wow. Ataupun third year lah. Tapi waktu tu memang dalam kalangan batch kami memang Meletup meletup lah. lah cerita tu Meletup kan. lah. Macam kalau lepas balik daripada kelas tengok kan. Oh. Tapi bagi saya Goblin ni waktu episod pertama dia macam tak berjaya nak menangkap kemahuan saya untuk meneruskan filem. Tapi sebab Apa sebab dia? Karakter perempuan. sebab saya rasa yang episod pertama dia agak jumpy. Macam dia terlalu Faham. serabut. Dia terlalu nak memasukkan banyak benda dalam tempoh yang singkat. Faham? Tapi saya tetap bagi peluang. Macam tak apalah, mungkin episod 2 okey kot. Dan ternyata pilihan saya tepat lah. Sebab kalau sampai ke episod akhir, yelah dia mungkin ada kurang sana Adalah, sini. betul-betul. Tapi still is a good story. Sebab bagi saya story yang bagus adalah story yang bukan story yang perfect. Tapi ialah story yang memberi kita merasai sesuatu. Betul. Ataupun mempelajari sesuatu. Betul. So macam bila Abang Faiz cuba ajak kita untuk bicara tentang kehidupan yang panjang ataupun kehidupan sementara. Jadi itu satu soalan yang menarik lah sebab saya pernah berborak lah dengan bos saya kan. Memang dia memang jenis suka berkongsi. Oh, bukan pasal kerja je. Menarik ya. Banyak. Saya memang adore je sebab dia seorang mentor yang sangat bagus. Semacam alhamdulillah saya ditempatkan ke tempat yang betul. Cuma ada satu benda yang dia pernah kata lah. Dan memang dalam ayat Quran pun ada kata yang dunia ni memang tempat kita nak bermain. Maknanya lahun wal aibun. Maknanya sekadar tempat yang kita macam bermain apa semua kan. Dan manusia dia beri kelebihan berbanding dengan makhluk lain sebab kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk membuat pilihan. Berbeza macam malaikat. Malaikat Betul, memang tak gitulah ada. Itu hidupnya dia memang punya, untuk betul. patuh pada perintah Allah. Tapi kita ada dua pilihan, sama ada kita nak meneruskan berbuat baik ataupun kita fall into temptation lah, buat jahat. Wahyuni pula macam mana? Apa? Goblin. Apa saya? Kenapa Goblin tu Kurang lama. terlalu tak boleh dilupakan pada seorang Wahyuni? Wahyuni ni adalah penonton K-drama tegar. Betul. Dia lagi Dia lagi gila dengan Lagi gila K-drama. daripada saya. Saya fikir kalau saya cakap duk melawak dengan dia lah kan, kalau lah Malaikat Maut tu adalah se-handsome Grim Reaper dalam Goblin tu. Siapa nama dia? Dongwook Lupa Lee nama. Dong-wook. Dongwook, Lee yes, Dong-wook. yes. Dah lama dah dia ni memilih untuk pergi je lah. Ambil lah nyawa aku. Ambil lah. Kalau ini adalah Malaikat Mautnya, maka ambil lah nyawa aku kan. So kenapa Wahyuni pada pandangan Wahyuni sendiri? First, kenapa ya? Kenapa cerita ni sangat best pada Okay, first Kim Eun-suk. Saya tengok cerita ni sebab Kim Eun-suk writer tu. penulis skrip kepada K-drama ini script adalah writer Kim ni, Yoon-suk. Kim Yoon-suk Nim Kim Yoon-suk Nim ni adalah seorang writer yang sangat terkenal dekat Korea sebab sebelum Goblin ni dia keluarkan Descendant of the Sun dengan Secret Garden, dua cerita yang kalau yang peminat K-drama ni tahulah memang dia drama-drama dia memang top tier. Jadi anticipation sebelum Goblin ni keluar pun memang sangat tinggi lah sebab satu Gong Yoo dan combination dengan Lee Dan Dong-wook. Gong Yoo ni memang memilih sikit nak berlakon K-drama. Yes. Dia berapa lama, saya rasa dekat berapa bulan Kim Eun-suk merayu untuk Gong Yoo masuk dalam drama ni. Dia tak Wow. nak. Dia tak nak sebenarnya. Dia tak nak. Dia tak nak. Tapi Kim Eun-suk kata, watak Goblin ni hanya kau je yang boleh bawa. Ya, sebab karisma kau tu lain, jadi kau je yang mesti masuk dalam cerita ni. Lama-lama macam tu, dia terbalik dengan Lee Dong-wook. Lee Dong-wook dia pula yang merayu untuk dalam drama ni. Tapi Kim Eun-suk kata, tak sesuai. Grim Reaper macam tak sesuai. Tapi sebab dia terlalu putih kan. Okay, dia terimalah. Sebab tu. Sebab writer dia. Jadi anticipation. Saya Jadi, adalah antara orang yang Maksudnya sangat writer anticipate. dia ni dia punya famous dan juga kepakarannya sampai dia sendiri boleh demand pelakon yang dia nak untuk melakonkan watak yang dia bawa betul. dalam Sebab dia K-drama tu. memang antara high profile punya script Berapa lah writer. bayarannya itu awak cerita? Sekarang ni jangan Satu cakap lah episod? sebab yang latest dia punya drama kan The Glory tu. Ha. The Glory tu saja satu episod tu dia boleh sampai 1 ke 2 juta
per episod. Ya, nanti kita akan discuss pasal Greater Glory. Bayaran dia. So pada awak cerita itu, penulis skrip dalam cerita itu adalah faktor yang paling membuatkan awak sendiri tak boleh tunggulah nak habiskan masa memang, dia keluarkan memang. masa tu. Okay. Betul. Okey, menarik saya bila saya tengok cerita tu, sebab saya baru tengok cerita tu. Ni to be honest lah, saya tak pernah tengok cerita ni masa 2016 ni, baru grad. Habis dah tengok. Baru grad, tak habis okay, ni. tak habis lagi. Sikit lagi. Baru grad 2016, lepas tu orang dah cerita pasal Goblin. Saya masih lagi dengan hidup saya yang tak ada hala tuju dan sebagainya. Ni baru-baru ni lah adalah orang yang tolong kata tengoklah Goblin. Jadi saya pun dah tak tahu nak tengok cerita apa. Saya tengok Goblin dan saya tahulah ada beberapa kontroversi berkenaan dengan jurang umur di antara watak perempuan dan juga watak lelaki itu keterlaluan. Pada saya bukan hanya jurang umur itu saja, tapi karakter yang dibawa lah, perwatakan itu. Seorang yang terlalu childish. Dan saya terus terang saya katakan, untuk seorang yang membesar 17 tahun, 18 tahun tanpa ibu dan di kawasan yang di rumah yang makciknya sangat abuse macam tu, saya tak rasa ia wajar menjadi segembira itu. Betul. Itu pada saya lah. Dan ia keanak-anakannya itu sangat berbeza dengan sikap Goblin yang ialah Gong Yu kot. Mungkin dia terlalu berkarisma. Jadi saya fikir dia macam abang dengan adik. Dan perasaan itu pada awalnya agak sukar mereka nak membina chemistry itu. Dan saya lebih suka Grim Reaper dengan the heroine tu. Dia punya chemistry lebih bagus. Sunny, diorang punya yang couple kedua tu lagilah. Cuma saya faham itu berkembang daripada satu masa ke satu masa, dan akhirnya mereka ada sedikit chemistry bila mana watak perempuan itu ataupun Yuntak itu mula serius memikirkan tentang peranannya sebagai Goblin Bride. Dan saya suka bila dia boleh nampak hantu. Dia ada beberapa hal yang berbeza sedikit lah, dan itu menunjukkan kekuatan cerita tu sendirilah. Dalam saya melihat drama ini, saya fikir menarik juga bila kita bicara tentang kematian. Betul. Dan saya ada notakan beberapa pandangan filsuf besar tentang kematian. Plato mengatakan bahawa sebenarnya kita ni, badan kita ni memang mortality lah. Tapi kita punya soul, immortality. Betul. Dalam bahasa agama, kita punya roh dengan jasad kita berbeza. Yes. So Plato adalah yang terawal memberikan ada dua elemen. Plato Badan kita akan pergi, akan ada tarikh tamatnya, tetapi tidak jiwa kita. Dan ini bertepatan dengan Confucius. Bahkan Confucius jugalah yang bagi idea awal untuk adanya reinkarnasi. Soul ini akan berpindah ke dalam satu jasad yang lain dan akan mula hidup semula lah. So itu idea awal dia. Kemudian Epicurus dia menarik. Dia kata kematian ni kita tak boleh nak takut, sebab dia hanyalah sekadar sebab dia kata dia hanyalah satu pengalaman yang kita tak boleh jadikan ia sebagai source of anxiety or worry. Dia kena enjoy dengan kematian tu. Very interesting kan cara setiap sarjana besar ni melihat kematian. Dan dia betul-betul lah dengan hadis bila Nabi cakap umat-umat akhir zaman ni dia akan takut dengan kematian. Maksudnya ini mafhum mukhalafah dia adalah janganlah takut sangat dengan kematian. Sokrates dia kata kita hanyalah sekadar mati itu hanyalah sekadar perpindahan daripada satu world ke satu world yang lain. Dia istilahkan itu sebagai dunia yang baru. Dan ini pun berbeza dengan Plato. Plato tak menamakan ia sebagai the other world lah. Kemudian Albert Camus, dia kata apa tahu? Dia kata sebenarnya kematian ni akan memberikan makna tentang kesegaraan kita dekat kewujudan kita dekat dunia ni. Kenapa kita kena bersegera untuk wujud dan kenapa kita punya waktu sangat terhad. Dan ia menyebabkan kita kena betul-betul embrace kehidupan kita pada hari ini. Albert Camus ni sebab dia agak lewat dan dia punya pandangan tentang kematian dan ialah dia pun karya-karya dia banyak tentang nihilism, tentang bagaimana kita nak menikmati kekosongan itu kan. Idea dia adalah tentang bahawa kita ni sebenarnya adanya kematian akan menyebabkan kita memaknai kesementaraan itu. Betul. So this is perbincangan yang saya suka nak bawa bila kita bincang pasal Goblin. Pada pandangan korang lah kan, Iman, Wahyuni kan, bila kita, kalau korang berada dekat tempat Goblin sekarang, the taste of love yang dia tak pernah rasa 900 tahun, tiba-tiba ada seorang perempuan yang dia dapat rasa that taste of love. But that girl adalah satu-satunya orang yang boleh menamatkan kesengsaraan kau. Kau nak mati ni, kau nak sangat mati, what would you do? Iman.
Bayangkan Iman dalam Gong Yu. Time ni kita nak bayang kita Gong Yu. Konflik. Iman. Saya memilih untuk jatuh cinta. Hidup dan menikmati perasaan tu. Betul. Sebab Kenapa? kalau saya Gong Yu dan dilahirkan selama beratus tahun ketandusan perasaan itu kan, maknanya dia tak ada orang yang dia boleh tumpahkan kasih sayang dia. So secara analogi maknanya dalam diri itu dia punya gelas cinta itu dah penuh tapi tak ada tempat nak ditumpahkan. Nak Luar biasa. So macam benda tu dah melimpah lah kan, hampir melimpah. Jadi dia punya solusi ni adalah kita menuangkan rasa cinta kita pada gelas lain yang sudi untuk menerimanya. Dan yelah, cakap tentang cinta ni dia benda yang tak logik. Macam kita sebagai manusia kita boleh kata okay, aku tak nak kahwin, aku nak kerja career dulu, aku nak capai sekian-sekian amount dari simpanan memang dulu. tengok podcast. Ada guru-guru. Okay. Cuma kita merancang. Tapi boleh jadi Tuhan dah letak okay, kau tiba-tiba akan jumpa muncul seorang dengan seorang ni. Faham, segala logik kita dah hilang. Macam kita dah terus macam hilang akal. Betul. So macam benda tu menarik lah sebab dia menunjukkan kita sebagai manusia, kita memang tak berkuasa. So letakkanlah perancangan kita itu pada yang maha kuasa. Luar biasa. Cinta adalah sesuatu yang menyebabkan perancangan kita hancur dan perasaan yang terlalu membuak-buak sampai kita tak boleh nak mengawal. Penuhnya gelas itu, gelas perasaan itu. Kalau awak sendiri, Wahyuni, berada dekat tempat goblin, apa yang awak akan buat dalam hidup awak? Tapi kalau saya sama dengan Iman juga. Kiranya memang setiap tetamu dia memang tiru pandangan tetamu tu. Bukan sebab kalau saya macam dia juga, saya memang saya dah hidup lama. Tapi Entak kan orang, manusia biasa kan. Jadi apa salahnya kalau saya menikmati maybe berapa puluh tahun je lagi untuk bercinta dengan dia, kan? Macam why not kan? Why not? Macam in the end tunggu je lah dia tua, lepas tu suruh je lah dia pula tu keluar. Betul. Kita sama-sama mati gitu. Kalau saya lah, logik kan. Kiranya bukan betul lah. Tapi on the other side, sama dengan Iman lah, yang dia dah lama, kan tajuk dia The Lonely Guardian kan. Guardian. Sebab dia 900 tahun tu dia sendiri je, memang tak ada siapa. Lepas tiba-tiba muncul orang yang cinta hati dia, tapi juga adalah orang yang boleh membunuh dia. Dilema jugalah. Tapi kalau saya secara logiknya, kalau ikutkan macam cerita kita, hidup kita yang tak ada apa-apa, bukanlah movie atau drama, rasanya pilihan yang paling tepat adalah biar je lah, hidup je lah sampai tua sama-sama. Lepas tu nanti suruh je lah dia ni. Tapi ni kan drama, banyak kan dia punya halangan dalam drama tu. Tapi dia tidak semudah itulah pada saya. Sebab itulah. Saya berbeza pandangan dengan Iman dengan Wahyuni. Kalau saya dekat-dekat tempat goblin, saya akan minta untuk disegerakan. Sebab saya rasa 900 tahun tu terlalu lama lah untuk satu penderitaan perasaan yang dia kena tanggung. Ni kita bukan bicara tentang derita ni biasa-biasa tau. Dia dibunuh. Satu, dia dibunuh. Yang kedua, dia melihat dan mengingati setiap kematian orang-orang yang dia sayang. Keluarga dia, kekasih dia masa pembantu dia panglima dulu, pembantu dia, tentera dia. Dan dia mengingati setiap detik itu. Dan bila dia berjumpa dengan Grim Reaper ataupun malaikat maut dalam cerita itu, dan melihat bagaimana Grim Reaper ni bagi makan minum kepada orang yang dah mati untuk melupakan semua memori itu. Itu adalah simbolik bagaimana orang sebenarnya nak melupakan semua kesakitan dia dekat dunia ni. Betul. Tapi dia ni Tuhan hukum dia untuk tidak boleh melupakan satu fatrah pun kesakitan apa-apa itu. Pun, betul. Dan kalau saya tanya, dan dia kata dia ada pilihan itu, sama ada nak berbahagia sekejap dengan perempuan ini ataupun memilih untuk tinggalkan terus. Tamatkanlah kan. Dia mungkin akan merasa bahawa aku cintakan perempuan ini, tetapi 900 tahun hidup aku, ini adalah peluang yang Tuhan bagi untuk aku menamatkan pergelutan ni. Now ataupun nak tunggu lagi dan malam-malam tidur dalam keadaan mengingat 936 tahun punya penderitaan. Betul-betul kan nak lalui benda tu? Adakah fair kepada perempuan tu bila kita hidup dengan dia, dengan membawa baggage 900 tahun punya sengsara? Dia yang kena ni. Cuba bayang, itu pada saya lah. Bayangkan dia bawa baggage itu dengan keadaan dia, dengan segala benda lah. Dan itu pandangan saya lah. Tapi yalah, ni pun nama pun K-drama. Tapi that idea is good lah. So soalan yang saya
nak kemukakan lagi, and feel free untuk interrupt here and there. Terutama sekali Iman kalau ada apa-apa nak tambah ke dekat kita punya pandangan kan. Pada pandangan Iman ni, kenapa kita harus ada pilihan untuk menamatkan sesuatu? Sebab kita manusia, Betul. kita ada limitation. Yes. Ini kesabaran kita pun ada hak dia, kesedihan kita pun ada hak dia. Dan kita pun tahulah macam Abang Faiz, Wahyu Nitiri dia terlibat dalam tentang kita kan. Kita pun tahu yang ada sahabat-sahabat kita yang di luar sana sebabkan dia dah tak mampu lagi nak menahan beban tu kan. Jadi dia Memilih. crush lah kan, dengan external factor tu. Jadi pilihan untuk menamatkan tu adalah satu pilihan yang besar sebenarnya. Maknanya contoh kalau kita ambil sudut career pun, contohnya kita memilih untuk berhenti di pejabat A supaya kita dapat mengejar pilihan yang lebih bagus. Mungkin dari segi gaji, mungkin dari segi Suasana kan, Environment. dari segi career growth. Jadi macam benda tu bagus lah sebab kita ada pilihan. Bila kita ada pilihan tu yang menyebabkan kita boleh berkembang dengan lebih jauh kan. Walaupun kita nampak mungkinlah menamatkan tu sebagai satu setback ataupun yalah mungkin keluarga kita terkesan kan, kita tak ada income apa sebenarnya, tapi kita sentiasa ada peluang untuk bekerja, untuk jayakan pilihan yang seterusnya tu kan. Wow. Kerana kita Interesting. manusia yang ada had. Tuhan meletakkan satu hukum kepada kita yang kita memang ada had dia. Tapi betul lah kalau macam contoh kita rasa sakit sebab kita ada ni contoh dilukai oleh seseorang, kita boleh memilih untuk keluar daripada ni kan luka tu. Takkanlah nak tinggal dekat situ. Keluarlah. Betul. Ataupun kita mengalami apa-apa yang ni, kita ada pilihan untuk sama ada staying bodoh untuk tinggal di situ ataupun leave it. Betul. Tak kekuasaan untuk menamatkan. Macam awak cakap betul lah. Dia bukan pasal hidup je pun. Macam kehidupan yang akan berakhir dengan kematian. Ada benda yang tak selamanya dia kekal. Ada benda yang kita rasa kalau macam okay, it's better if I live. Okay, just leave it. Betul, It's okay. Tak perlu ni. Saya rasa betul lah. Saya sokong pendapat dia. Sebab pilihan. Yes. Kita adalah manusia yang mempunyai pilihan. Kalau tidak ada satu konsep ataupun satu nikmat Memilih. menamatkan sesuatu, maka kita tidak akan ada Macam banyak kehilangan pilihan dalam hidup purpose ni. kan. Betul. Saya rasa lah. Kalau Saya kita rasa, kita kehilangan purpose Kan, kalau macam- seandainya kita Betul. let's say lah Tuhan tarik sekejap ruang itu, ruang untuk kita menamatkan sesuatu. betul. Tidak ada langsung idea dekat kepala kita untuk menamatkan sesuatu. Apa akan jadi? Hilang purpose lah saya rasa. Tengok macam contoh macam dalam Goblin tu kan. Dia dah hidup 900 tahun. Lepas tu Bright yang dia tunggu-tunggu ni tak muncul-muncul juga. Sebab tu dia sentiasa lost. Ingat nampak tak yang dia balik-balik. Dia balik Korea. Lepas tu dia balik lagi pergi Canada. Sebab dia lost. Tiba-tiba dia terjumpa satu perempuan ni yang possibly adalah dia punya bride. Dekat situ tiba-tiba macam life dia ada spark balik. Macam ada purpose balik. Macam dia jumpa balik. Okay, ada purpose dalam hidup dia. Dan ada peluang untuk dia tamatkan semua benda ni. Gitu. Jadi kalau tak ada macam empty kot. Apa akan jadi Iman kalau seandainya Tuhan mengambil nikmat kita boleh menamatkan sesuatu? Saya percaya manusia ni memang dilahirkan untuk capai sesuatu, untuk membina sesuatu. Binaan dia terpulang lah, mungkin membina career, mungkin membina keluarga, mungkin membina nama sebagainya. Dan satisfaction daripada, kepuasan daripada kita berjaya membina tu, Lain. dia sangat sangat tak boleh bayang. Dan kepuasan tu hanya akan dapat bila kita melalui kesusahan dulu. Sebab saya baru terdengar lah podcast, dan inilah podcast saya selalu ulang, Norma Alihan yang surah Al-Insyirah. Yang kita dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Maknanya Allah tak guna ba'da selepas, Allah guna ma'a, with. Maknanya kesusahan dan kesenangan tu datang secara package. Betul. Seperti mana pagi dan malam datang sekali, lelaki dan perempuan datang sekali. Kesusahan, kesenangan tu hanya kita dapat nikmati bila ada kesusahan tu. Contohnya kalau kita nak berjaya dalam exam, kita kena lalui kesusahan belajar, kesusahan menjawab exam. Betul. Kalau kita nak dapat gaji banyak, kita kena melalui kesusahan Bekerja. lah dengan cakap bos, tambah skill sebagainya. Faham. Dia benda tu menarik bagi saya. Kalau saya boleh tambah sedikit, kenapa adanya nikmat untuk kita menamatkan sesuatu? Kerana kalau tidak ada nikmat itu, kita tidak boleh memulai sesuatu. Betul. Betul. Exactly. Tengok. Itulah dia. Saya pula yang tolong dia. Tapi itulah ideanya. Yes. The end of thing, usually the point that we begin something. Yes. Pada sesuatu perkara yang True. baru. Dan sebenarnya ada satu penamatan yang Tuhan bagi dekat kita. Penamatan paling ulung sekali.
yang dinamakan sebagai kematian. Hmm. So pada pandangan korang, Iman, kematian itu harus ditanggapi dengan apa? Apakah tanggapan Iman terhadap kematian? Nice Tentang kematian question. Sebab kita alhamdulillah dilahirkan dengan iman Islam dan memang kita percaya yang dunia ni adalah sementara je. Di akhirat nanti baru satu kehidupan yang selama-lamanya. Jadi kematian tu adalah sebagai satu fasa kita moving on daripada satu titik A kepada titik B. So, maksudnya kita tak perlu terlalu Takut sebab Takut. ia adalah it's a fact. Sudah dijanjikan. Dalam fact tu fakta adalah fakta lah. Yes. Tak ada emotional baggage, tak ada historical baggage yang perlu berada dalam sebuah fakta. Jadi kita terima je lah. Cuma persoalannya adalah sepanjang kita berada dalam dunia ni, bagaimana kita nak memaknakan kehidupan sementara itu. Nice. So melihat satu kematian hanyalah sekadar satu titik transisi Betul? antara pada satu alam ke satu alam yang lain. Itu fakta yang kita tak boleh Betul. nak Tak boleh nak deny lah kan. deny. Tapi dan kita tak perlu pun berkerut maung untuk Betul. berfikir tentang macam manalah kematian ni apa Takut semua mati kan. kan. Yalah sebab dulu kita kan masa kita belajar dulu kan kita ada satu fasa muhasabah dengan sakaratul maut. Korang pernah tak lalui zaman tu? Zaman di Malam mana penghayatan. kita malam-malam kita dibuka Pasang dengan lagu satu sedih. video Marah buka dan sebagainya kan, untuk mencetuskan ketakutan kita kepada azab kubur Betul. dan kita juga ada amalan talqin menurut mazhab Syafi'i pada setengah kaul berkenaan dengan di situ kita diajarkan tentang bila datang kepada kamu malaikat. Maksudnya idea tentang kematian dan alam selepas kematian itu sentiasa menjadi satu yang sangat stimulate beberapa sarjana dan juga falsafah-falsafah besar. Kita Islam, kita menerima itu sebagai satu kebenaran yang kita akan mati pada akhirnya. Dan Tuhan pun bagi tahu benda tu dalam Al-Quran, dalam nas-nas agama, dan Nabi pun kata manusia ni, umat aku nanti dia akan takut dengan kematian. So that menunjukkan bahawa kita lama kelamaan kita akan rasa takut dengan kematian. So menyebabkan kematian tu akan menjadi sesuatu yang sangat hangat dibincangkan. Tapi iman, pandangan iman, cukuplah kita menganggap ia adalah satu transisi. Betul. Kita memang akan melaluinya. Betul. It's matter of bila je lah kan. Yes. Kalau Wahini sekali macam Kalau mana? saya soalan awak tadi, saya terpop up satu bacaan dalam Harry Potter, dalam buku terakhir. Dah selih halus. Pelajar Usuluddin. Ingat tak? Yang Tak, pop Okey, up. drama. Yang pop up tu Harry Potter. Sebab saya ingat ni yang ada kan 3 benda yang kononnya mitos dalam cerita tu, yang the clock of invisible clock tu, yang the wand dengan batu tu Batu, kan. Kan yang invisible clock tu yang sampai ke sudah Death tak dapat cari dia. Tapi saya suka kata-kata dekat buku tu, dia cakap macam ni. Dan bila Death tu datang tempat dia dan dia pun dah tua, dia serahkan clock tu pada cucu dia dan dia pergi berjalan Death tu seperti berjumpa sahabat yang lama. Saya suka kata-kata tu. Kiranya macam Kita harus bersahabat dengan kematian. ya, kiranya Luar biasa. Luar biasa. Jadi Bukan ni bukan rasanya leader terbayang, Monk, terpengaruh dengan Grim Reaper ni. Dia membayangkan kematian itu adalah Grim Reaper. Malaikat maut tak semestinya macam tu rupa dia. Tak, sebab saya kaitkan macam ni. Sebab kata Nabi, ya kematian tu menyakitkan. Mana-mana kematian tu menyakitkan. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah bersedia menghadapi mati, dia sudah bersedia dengan bekal dia, kematian itu datang sebagai sesuatu yang manis, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Walaupun mungkin time sakaratul maut tu memang tak ada sesiapa pun yang lepas daripada kesakitan tu, tapi still ada yang welcome life tu. Oh okay, this is, aku akan tinggalkan semua kesesaran dekat dunia ni and I'm gonna live for another more, Fulfilling life. yes, yang dunia yang bukanlah nyata, dunia yang sebenar gitu kan, dunia yang memang itulah tujuan kita yang sebenarnya gitu. Sebab tu saya fikir tu scene tu saya Menarik, sebab dia punya Tak, quote maksudnya tu dia sama, quote tu dia sama. Pandangan awak dan pandangan itu berasaskan kepada cerita itu menunjukkan bahawa seharusnya kita bersahabat mesra dengan kalau dalam bahasa ni perlambangannya begitulah. Kita bersahabat dengan kematian itu. Walaupun kita diberitahu tentang sakarat, betapa besarnya, sakitnya, azabnya kematian. Dan dia tergantung kepada amalan kita dan sebagainya. Yes. Tapi pada akhirnya
kematian adalah sesuatu yang akan mendatangi kita. Dan seharusnya kita menerima dengan tangan yang terbuka. Yes, exactly. Menarik kan? So saya ada satu lagi angle yang saya nak bincang tentang menamatkan sesuatu ini. Tapi angle last ni saya nak bincang tentang emosi saja. So ada orang yang dia ada kemampuan untuk menamatkan sesuatu konflik secara emosi dengan cepat. Ada orang yang dia tak ada kemampuan itu. Dia ada satu masalah di mana dia selalu akan terperangkap dalam proses untuk drag konflik emosi itu dalam tempoh yang panjang. Okay, saya berada pada satu pilihan. Saya ada sedikit kemampuan untuk menamatkan emosi punya konflik itu pada satu waktu. Okeylah, aku dah tak nak kes dengan dia ni secara emosi, bergaduh sana sini apa semua. I end this. I withdraw myself. Saya pergi. Tapi ada orang yang dia tak boleh begitu. Dia perlu waktu yang sangat lama. Dia perlu berjumpa dengan orang demi orang, berjumpa banyak kali dan jumpa dengan terapis, jumpa dengan kawan-kawan dia untuk mengumpul sedikit kekuatan demi kekuatan dan akhirnya barulah okeylah, aku nak end this kind of conflict, emotional conflict. So premis ini, Iman sendiri macam mana? Dan apakah yang orang di luar sana bila dengar, walaupun dia dekat tempat yang A ataupun B, apa yang dia perlu buat untuk menjadi orang yang sedang bergelut untuk menamatkan sesuatu konflik emosi? Saya pernah berada dekat dalam dua-dua situasi tu. Maknanya ada situasi yang memang tak apalah, kita just stop here lah kan? Dan saya boleh move on dengan senang. Tapi memang ada situasi ni memang kita tahu dah jawapan dia sebenarnya. Jauh di sudut hati kita memang tahu dah yang memang kita perlu move on lah. Tapi nak Cuma stay kita tak? tak nak terima sebab kita nak dengar daripada mulut orang lain. Betul. Faham. Dan ia tempoh yang sangat lama kadang-kadang. Sebab kita memang nak deny the situation. Dan saya faham lah benda tu. Sebab memang saya yakin yang Abang Faiz, Wahyuni pun pernah melalui lah benda ni kan. Dan bagi saya, maknanya yalah, sebab manusia kita ada pilihan. Dan pilihlah pilihan yang terbaik untuk kita pada situasi-situasi itu. Kalaulah situasi itu menyuruh kita untuk menamatkannya dengan cepat, dan tamatkan. Dan kita move on. Apakah yang menyebabkan Iman mengambil satu keputusan untuk menamatkan konflik emosi itu segera? Apakah faktor ataupun keberanian dia ataupun kekuatan dia di sebalik keputusan itu? Apa kalau ingat balik pada konflik itu, apa sebenarnya yang mendorong, okay, now aku tak boleh biar benda ni lama? Sebab saya secara peribadi, saya tak suka berada dalam losing side. Faham. Losing side? Betul. Saya ada proud saya lah. Contohnya, kalau kita ambil contoh mudah dalam social media kan, orang mungkin bash kita atau orang kritik kita ataupun mungkin orang merendah-rendahkan kita. Jadi bila mana kita react ataupun kita defensif, macam orang akan nampak kita lemah. Faham. Kita losing grip to ourselves. Maknanya, oh, kau ni kalau dalam situasi Begini cepat react, kau cepat marah, kau Kena cepat kontrol ni. emosi. Dan saya tak suka benda tu. Saya tak suka orang nampak saya seperti orang macam tu. Saya nak orang yang tenang, orang yang kalau ada apa-apa masalah, ada apa isu, saya just okay, kita ada masalah, jom kita cari solusi. So, the ability to control yourself. Yes. Self control itu, Iman tak nak lama-lama menjadi orang yang losing side. Betul. Dan itu yang mendorong Iman untuk now let's get thing done here. Betul. Maksudnya jom kita tamatkan ini dengan berbincang ataupun apa pun. Betul, kita work on the solution. Kalau tak berjaya, then it's okay lah, kita just agree to disagree. Dan kita bergerak. Betul, bergerak benda lain lah. Bergerak benda lain. Menarik Awak pula Jangan macam tanya mana? sebab saya sama macam tu. Yelah, apa yang mendorong awak? Saya rasa soalan tu dia tak standardized lah jawapan Iman tu kan. Iman tak nak losing side. Macam saya memang tak boleh engage dengan konflik yang lama. Tapi saya sama macam tu. Ia mengganggu ketenangan saya. Kalau awak sendiri apa? Sama macam tu sebenarnya. Ya Allah, Saya dia ambil tak. Sama dengan Iman, dia ambil yang saya buat dah. Ya Robun, saya adalah common person with a common problem in my life. Tapi Jadi apa dorongan itu? saya tak suka berada dalam konflik. Macam contoh saya bergaduh dengan someone, let's say saya bergaduh dengan Anis ke, selagi benda tu Anis adalah sahabat baik dia. selagi benda tu kita orang tak sit down and having a talk about it, macam very serious, dan apa kita orang akan buat di masa depan kalau benda ni terjadi lagi, selagi tu saya tak akan tenang. Cuma problem dalam kehidupan, benda, okay, itu kalau boleh buat bincang. Kalau tak boleh buat bincang, apa awak akan buat? itu masalahnya. Sebab dalam problem tu, selagi memang tak ni, tak apalah, memang saya akan tinggalkan lah.
keluar daripada masalah itu. Dan Jangan awak boleh berdamai dengan ketidakadanya ruang untuk berbincang itu. boleh selagi tidak mempengaruhi kehidupan masa datang saya insya-Allah boleh je Susah. Lah, macam mana sejauh mana kita tolak maknanya kita ada satu masalah dan kita tak boleh nak selesaikan. Yelah, kita tolak tepi lah. Tapi benda tu akan still keep haunting us. Betul, Dan benda betul. tu susah. Macam mana? Mampukah kita untuk berdamai dengan keadaan itu seperti apa adanya ia? Oh, susah. Mahia fihi ma fi. Susah. Seperti apa adanya ia. Kan? payah Sebab dia memang akan sentiasa wujudnya situasi yang akan trigger balik untuk mengingatkan kita pada benda tu. Dan benda tu boleh datang dalam bermacam-macam rupa haunting lah. betul. Peristiwa, tragedi Peristiwa, dan sebagainya. quote dalam buku kan, tak tahulah. Tiba-tiba baca buku teringat balik kan, trigger boleh balik kan. jadi, boleh Betul. So itulah sebenarnya topik kita. Bila kita ada idea tentang menamatkan ini, kita zoom in masuk ke dalam ruang emosi kita. Betul. Tuhan mungkin bagi kita ruang untuk menamatkan semua perkara. Tapi Tuhan mungkin menunda sedikit ruang untuk kita menamatkan hal-hal yang bersifat emosi. Mungkin kerana ia adalah proses pendewasaan. Betul. Kita nak jadi apa, kemudian kita ada konflik yang di mana kita nak ia tamat seperti mana kita harapkan dia tamat. Tapi Tuhan kata, belum lagi. Ada lagi dia punya kehadiran rentetan sambungan-sambungan dia kan. So it's always like that lah. Betul. Dan idea tentang menamatkan sesuatu ini Tuhan saja letak macam tu dekat ruang emosi supaya kita tahu kalau kau tak ditamatkan apa akan jadi dalam hidup kau. So we can slowly appreciate benda-benda yang kita dah boleh tamatkan. Kan betul tak? Banyak benda yang kita dah tamatkan dan Tuhan memberikan keizinan untuk kita tamatkan, settle. Betul. Bahkan ada nombor orang yang kita pun dah tak simpan. Kita dah tak kontak. Grup WhatsApp yang kita sendiri pun dah tak tahu kita wujud dalam tu rupanya. For example kan. Contoh lah. So benda-benda beginilah yang akhirnya menyebabkan kita menghargai ruang untuk kita menamatkan sesuatu. Wow. Okay, mantap. Kita dah last word daripada Iman kepada semua pendengar-pendengar kita. Ni antara benda yang selalu juga datang dalam kotak DM saya lah. Cuma kalau saya boleh simpulkan lah, dalam setiap keputusan yang kita dah ambil, kita kena bertanggungjawab atas keputusan. Betul. Maknanya mungkinlah kita harapkan jadi A, tiba-tiba jadi G misalnya. Lain betul B, C. Ya, tapi that's life kan. Itulah kehidupan kan. Dia boleh menjadi bermacam benda. Tapi kita bertanggungjawab lah atas keputusan tu. Dan kita cubalah nak reorient dia balik kepada A, ataupun mungkin G tu lah sebenarnya the best way yang Allah tetapkan. Faham. Tapi maksudnya kita kena bertanggungjawab pada keputusan yang telah kita buat. Betul. Walaupun ia tak berjalan selari dengan apa yang kita harapkan. sekali. Betul. Last word daripada Wahyu ni. Last word. Tak ada. Tak adalah. Bergerau-gerau. Apa kan? Tak ada kot. Tengoklah Goblin. At least. Tak adalah. Kalau korang nak tengok Goblin ni, boleh. Tak ada masalah. Tengok je lah. Itu je. Tapi berbanding tu banyak lagi lah yang drama korang boleh tengok. Sebab ramai kawan saya yang tengok Goblin, diorang tak berapa suka tau. Sebab satu umur tu. Dan kalau bagi peluang lah dengan drama ni macam Iman, dia tak menyesal bagi peluang nonton drama tu. Sebab sangat banyak dia punya plot twist, dia punya moral value yang hidden motivational yang sebenarnya berkait dengan kehidupan kita. Kalau korang pandai pick up that point. Kalau saya boleh selit sikit lah kan. Kalau nak betul-betul satu K-drama yang betul-betul mengajar tentang masuk dewasa, ada satu K-drama ni memang saya suka gila, saya adore gila. Apa? Tajuk dia adalah Because This Is My First Life. Oh. Cuba tengok. Bapak cuba tengok. Okay. Nanti kita buat podcast pasal tu pula. Itu lagi saya rasa perbincangan dia akan jadi lebih deep, lebih bermakna. Because This is my first time. Wow, first life. Awak First jangan life. nak ubah tajuk drama. First time. First life. Oh, first life. La ilaha akulah orang kan. So last word daripada saya, Aduh, Jeng cerita Goblin hanyalah sekadar sebuah cerita. Tetapi konsep dan idea yang dia bawa itu saya sangat kagum dan ia sangat menakjubkan. Yes. Dan sekiranya kita ada peluang dan sekiranya kita ada sedikit kekuatan untuk menamatkan, tamatkanlah ia. Betul. Tak perlu bertahan, tak perlu prolong the situation. Betul. Tak perlu rasa kita perlukan another second, third validation. Sometimes we just need an instinct of thing untuk end things. Supaya dia boleh menjadi satu titik baru untuk kita mulai sesuatu dalam hidup kita. Betul. Thank you semua. Thank you Iman. Thank you Wahyuni. Dan thank you semua yang memberikan sokongan kepada podcast kita. Jumpa lagi di episod seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.